Komputer. Okey, sudah rekod. Alright, so untuk perkara pertama, anda kena ada muka hadapan iaitu logo dan tagline. So again, untuk tips untuk mencipta logo yang terbaik adalah yang pertama, anda kena maksimumkan hanya 3 warna sebagai warna jenama anda. So balik ni tengok balik. Kalau kata produk anda tu ada lebih daripada 3 warna, sila bincang baliklah dengan kawan-kawan. Pilih mana warna yang lebih mudah untuk diingati dan lebih menggambarkan produk ataupun apakah masalah yang anda cuba selesaikan. Contohnya kalau anda punya barang tu adalah barang yang menyelesaikan masalah kesihatan tanah ataupun pertanian, ambil lebih kepada color-color, contohnya color coklat atau hijau ataupun yang hitam. Okay, so tiga-tiga color ni tidak boleh lebih daripada itu. Contohnya macam makanan, kita ambil lagi, kita dah ambil Kiki Coffee, kita dah ambil Manhattan Fish Market. Okey, kita ambil lagi satu, contohnya aiskrim Mock Tea. Okey, Mock Tea. Kenapa Mock Tea ambil warna merah? So secara psikologinya, bila kita tengok warna merah, dia akan meningkatkan rasa kegairahan kita terhadap makanan, dan secondly, dia akan mewujudkan rasa lapar. So itu adalah sebab kalau kita tengok banyak franchise-franchise makanan dekat luar sana, bila kata pasal makanan je, dia akan ambil warna merah. So untuk anda yang berkaitan dengan makanan, sila balik ni Google lah. Bukan untuk yang makanan je, untuk semua orang. Google balik apakah warna-warna yang berkaitan dengan perniagaan ataupun produk anda supaya produk anda lebih mudah untuk diingati. Okey. Yang keduanya, anda kenalah minimal dan trendy. Kita tengok macam mana logo-logo tempatan yang terkemuka, semuanya minimal dan trendy dan mudah untuk diingati. Alright. Antara contoh yang saya boleh letakkan adalah kita tengok seperti Foodpanda. Foodpanda kita boleh nampak dekat gambar logo beruang panda tu, kita dah tahu itu produk dia. Okey, itu dia punya servis. So kita boleh jadi macam tu. Dan yang terakhir sekali adalah mesti menyertakan slogan idea atau syarikat anda. Okey, so maksudnya kalau kata perniagaan anda berkaitan dengan um, perabot, apakah perabot itu memudahkan orang? Contohnya IKEA kan dia ada tagline dia yang memudahkan orang itu. So kita kena ada that kind of concept of tagline supaya semua orang ingat kita. Okay, contohnya kita ambil Nike. Okay, let's just do it. Okay, dia ada that kind of tagline yang mudah untuk orang ingat. So contohnya Trivago, hotel Trivago, mudah macam tu je. So be precise and be as creative as you can supaya orang lebih mudah untuk ingat kepada yang pertama logo anda, yang kedua adalah tagline anda. So kedua-dua perkara ini anda kena letakkan ke dalam anda punya first page, right? So ini adalah contoh. So slide nanti saya akan bagi, anda boleh tengok apakah perkara yang diperlukan dan saya sertakan juga contoh. Contoh ni jangan ambil bulat-bulat. Okey, maksudnya kalau kata saya letak kat sini color biru, anda nak ambil warna biru, kat belakang warna kuning, anda warna kuning. So saya tak nak macam tu. Jadi diri anda sendiri. Right? So ini adalah contoh untuk servis produk Cikgu Plus, di mana ia merupakan servis berkaitan dengan guru-guru yang mengalami masalah. Nanti kita tengok apa problem statement dia. So untuk muka hadapan dia je, anda boleh lihat di sini saya tidak menggunakan lebih daripada 3 warna. Okay, so anda tengok Cikgu Plus ni warnanya adalah biru, belakang dia background dia adalah warna kuning. Okay, so saya gunakan 2 warna saja dan ini adalah tagline saya. Tekan-tekan siap. Okay, so ini adalah contoh sebuah logo ataupun muka hadapan yang baik. Okay, okay ataupun baik untuk anda letakkan di logo your sekolah dan sebagainya. Cumanya jangan letak semua benda lah. Tiba-tiba nak letak lagu sekolah kat kiri ni, rukun negara belah kanan, gambar. Kita tak nak terlampau mess up. Sebab kena ingat kita ni nak go to commercialize. So this is the way how it goes lah. So kalau kata nak letak logo sekolah, boleh letak kat atas. Okay, atas sekali. Macam yang saya punya, nampak ni, saya punya background ni kan, boleh letak atas sekali. So dekat sini boleh letaklah dekat bahagian kiri atau bahagian kanan di front page anda. Okay. So settle untuk front page. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, boleh cakap no dalam chat box ataupun komen terus dekat, boleh buka mic je, kata no. Faham tak setakat ni untuk muka hadapan? Kalau faham boleh komen je. Okay, thank you. Aliyah je dulu tadi. Alright, thank you. Ada Abang Khairi baru kita. Study atas. Okay. Thank you so much guys. Alright. Barulah rasa tak bercakap sorangan. Okay, alright. So itu untuk muka hadapan. So kita bergerak ke slide yang kedua, apa yang penting. Okay.
So, untuk slide kedua, ini adalah rata-rata masalah yang dihadapi oleh semua orang bila kata kita nak mulakan perniagaan. Which is, bila ada orang tanya kat kita penyataan permasalahan, kita selalu ceritakan masalah yang saya ingin selesaikan adalah masalah kos pembuatan bahan yang terlibat ketika saya mencipta produk saya. Ataupun masalah yang saya ingin selesaikan adalah masalah gaji pekerja saya. Ataupun masalah yang ingin selesaikan adalah masalah pembukusan produk saya yang tak begitu menarik. Ataupun masalah yang saya ingin selesaikan adalah masalah baju saya tak boleh tahan, tak boleh nak tahan lama. Okay? So benda-benda tu kita tak nak dengar sebenarnya. Okay? Bila kita kata penyataan permasalahan sebagai seorang peniaga, okay? Ataupun sebagai seorang usahawan, sebagai seorang entrepreneur, kita kena be precise on apakah masalah yang kita ataupun company kita ataupun sekolah kita cuba selesaikan. Alright? So penyataan masalah ni adalah teras deck idea anda. Pastikan pendengar merasa atau melihat masalah yang telah anda kenal pasti. Okay? Kerana apa? Bermula pada penyataan permasalahan ni, mana-mana investor yang dah biasa dengar pitching, dia akan tahu yang anda sebenarnya tahu atau tidak market anda di mana. Kalau bermula di penyataan masalahan, anda tak tahu anda selesaikan masalah siapa, maka dengan itu susah untuk investor percaya yang produk anda ini sebenarnya ada permintaan di pasaran. So sebabkan itu penyataan permasalahan adalah perkara yang paling puncak dan paling penting untuk anda selesaikan, dan begitu spesifik lah bagaimana anda ingin memberitahu kepada orang ramai bahawa ini adalah masalah yang saya cuba selesaikan. Okay? So again, saya letakkan gambar ni supaya anda ingat sampai bila. Bukan cerita masalah anda, cerita masalah pengguna yang anda cuba selesaikan. Okay? So ini adalah cara untuk kita buat penyataan masalah. So apakah format dia? So format dia begini saja. Alright? Penyataan masalah yang anda kena ada adalah dua saja, iaitu siapa yang mengalami masalah dan apa masalah yang berlaku dan kenapa masalah itu berlaku. Ada tiga benda. Okay? So kalau kita tengok dekat sini, 8 daripada 10 cikgu bersetuju. So ini siapa yang mengalami masalah saya. Okay? 8 daripada 10 cikgu. Mereka tidak mempunyai masa untuk menyiapkan bahan bantuan mengajar. Okay, ini apa masalah yang dihadapi? Kenapa masalah itu dihadapi? Disebabkan tugasan yang padat dan tiada kemahiran. So ini adalah tiga format dia. Pertama kita ambil siapa yang mengalami masalah. Contohnya baja, petani-petani di kawasan kita ambil contohnya Gombak. Okay, mengalami masalah ke tanah berasid acidity tanah meningkat tinggi setiap kali penggunaan baja disebabkan ketiadaan baja yang neutral. Contoh itu untuk baja. Okay? Contohnya kita ambil lagi ada itu yang buat makanan juga kan. So benda-benda dia adalah anda kena berkaitan dengan yang pertama, siapa yang mengalami masalah tu. Okay? Siapa yang mengalami masalah tu. Yang kedua, apa masalah yang di tengah hadap tu, yang anda nak selesaikan tu. Dan yang ketiga adalah kenapa masalah tu jadi. Contoh macam Cikgu Plus yang servis yang anda tengok ni sekarang ni, yang saya jadikan contoh ni, siapa masalah yang mereka nak selesaikan adalah 8 daripada 10 cikgu yang mengalami masalah apa. Tidak mempunyai masa untuk menyiapkan bahan bantuan mengajar. Kenapa benda tu jadi? Sebabkan tugasan yang padat dan tiada kemahiran. Okay, so ini untuk Cikgu Plus. Untuk anda semua, kenal pasti yang pertama siapa, yang kedua apa dan yang ketiga kenapa masalah itu terjadi supaya investor dan rakan-rakan industri tahu dekat mana dia orang nak masuk. Okay, so let's say lah mereka tahu yang produk anda ini bersesuaian dengan kepakaran mereka, mereka akan masuk ataupun mereka akan bermula daripada penyataan masalah. Sebab itu kita letak penyataan masalah antara perkara yang paling crucial. Okay, so setakat ni faham tak berkaitan penyataan masalah? Kalau faham boleh komen je di chat box. Faham, okay, faham. Alright, Fahim keluar. Arab keluar. Fahim nah, Masya Allah. Okay, thank you so much guys. Okay. Alright. Kalau kata faham, saya nak minta masa sementara saya baca solution. Saya terangkan pasal solution. Saya nak anda semua cuba letakkan apakah penyataan permasalahan anda di dalam chat box. Okay? Kalau kata nak cuba buka mic terus pun boleh, tak ada masalah. Okay? So, sementara saya terangkan pasal solution, saya nak minta semua again
Tolong tulis dalam chat box apakah pernyataan permasalahan anda. Sila tuliskan. Saya bagi masa dulu lah 1 minit dari sekarang. Okey. Sila tuliskan. Siapa-siapa yang nak cuba. So, bila anda cuba hari ni, saya boleh bagi terus feedback dan anda boleh baiki nanti masa kita jumpa. Tak adalah nanti baru nak baiki kan. So, nanti dah lambat. So, kalau kata nak settle hari ni, it is better for you to settle now lah. Yang komen-komen faham-faham ni, saya harapkan anda boleh komen lah dekat chat box. Apa pernyataan masalah yang anda nak selesaikan. Okay? Masih tiada respon lagi Okey Aisyah, terlalu banyak penggunaan single use botol plastik. Okey, yang ni yang buat air tu air globe tu kan. Okey, ingat. Okey Aisyah, satu benda kalau kata anda nak buat macam ni, terlampau banyak penggunaan single use botol plastik kan. Anda kena be specific on the siapakah yang akan membeli. Okey, contohnya lah, saya faham yang unsur anda nak bawa tu adalah nak mengurangkan penggunaan single use botol plastik kan. But the thing is, investor tak peduli pasal benda tu. Investor peduli kepada siapa yang akan membeli. So kalau boleh, anda terus be specific on your user. Contohnya, para pendaki bukit berumur antara 18 hingga 40 tahun mengalami tidak mengalami masalah dehidrasi disebabkan um, tidak membawa botol air yang berat. Faham tak? So dia akan jadi begitu spesifik. Faham tak Aisyah? Aisyah tadi. Aisyah. Kalau Aisyah faham tak apa yang saya cakap ni? Okay, alright, good Aisyah. So guys, itu cara-cara yang anda boleh ni rakan-rakan sering mengalami. Joliah ni cikgu ke? Cikgu kalau boleh spesifik sikit boleh tak untuk rakan-rakan sering mengalami pening kepala dan muntah ni? Sebab kita nak faham sikit lah apa benda Rakan-rakan betul sering mengalami benda ni betul. Disebabkan apa cikgu? Sebab dia tak ada lagi. Okay, again untuk anda semua yang murid. Okay. Sebab apa dek? Apa benda yang jadi? Kenapa mereka mengalami masalah tu? Okey, kena ada disebabkan kenapa masalah tu terjadi supaya kita tahu bagaimana nak again nak mengetahui solusi itu berfungsi atau tidak untuk menyelesaikan masalah. Okey, so saya letakkan balik dalam the chat box. Anda boleh tengok balik. Siapa yang nak cuba boleh cuba. Siapa yang mengalami masalah, apa masalah yang anda hadapi, kenapa masalah tu terjadi. So tiga benda ni adalah cara untuk anda again mengadakan penyataan masalah yang elok. Okey? So kita bergerak ke slide yang seterusnya. Ini adalah untuk solusi. So lepas kita dah mengenal pasti our own problem statement. Okay, pernyataan masalah kita, siapa yang kita nak settle masalah dia ni. So kita kena tunjukkanlah kepada mereka yang bahawa kita ada solusi yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah mereka. Alright. So dalam bahagian solusi ni, kita kena buat mereka memahami penyelesaian yang kita dah buat. Okay, pastikan penyelesaian yang kita tunjukkan ada kesinambungan untuk selesaikan masalah yang telah kita kenal pasti pada awal tadi. Contohnya, anda kena pasti masalah berkaitan dengan, kita ambil contoh yang ada kat dalam chat box. Okey, kita ambil contoh yang Aisyah tadi masalah yang dihadapi adalah para pendaki yang mengalami dehidrasi sebabkan tak bawa botol air yang berat. Okey. Apa yang mereka buat adalah mereka menghasilkan apa nama dia, blok air. Apa benda nama Aisyah yang kamu buat tu? So letakkan nama solusi anda tu, perkenalkan idea anda untuk selesaikan masalah tu. Wobble. Okey. So dia punya solusi adalah wobble, kesinambungan solusi dan masalah. Tunjukkan kaitan solusi dalam menyelesaikan masalah. Okey. Solusi kami adalah wobble
di mana para pengguna sekarang boleh minum air sebanyak berapa-berapa ml dengan hanya satu kunyahan. Contohnya. Okey, contohnya boleh buat macam tu. So that is how anda tunjukkan kesinambungan antara solusi dan masalah. Pastikan ada kaitan lah. Kalau kata masalah tu tak ada kaitan dengan solusi, ianya agak sukar untuk kita tunjukkan kepada investor lah. Apakah sebenarnya solusi itu mau menyelesaikan masalah atau tidak. Alright, so ini untuk solusi, kesinambungan solusi dan masalah. Ini adalah contohnya, saya letak terus gambar logo. So untuk slide ni, saya nak anda semua tiru gaya macam ni. Anda letak terus logo anda, ataupun kalau ada gambar produk dah tu kan, letakkan gambar produk anda di sini. Dan apa yang anda kena buat adalah letakkan terus apa benda yang solusi anda sedang bagi kepada para pengguna. Contohnya macam Cikgu Plus ni, apa benda dia ni? Dia merupakan servis digital pembuatan bahan mengajar. Okay, so macam saya cakap di awal-awal tadi, cikgu-cikgu tak ada masa untuk menyiapkan bahan disebabkan yalah kepadatan jadual dan juga tak ada technical techniques. So apa yang saya adakan adalah Cikgu Plus, servis digital pembuatan bahan bantuan mengajar. So tekan-tekan siap. Again, saya letak saya punya tagline. So ini adalah cara kita buat solusi and make sure our solution ada kaitan ataupun kesinambungan dengan kita punya masalah tadi. So setakat ni ada persoalan tak berkaitan solution? Kalau ada boleh terus buka mic atau komen dekat chat box. Okey, untuk Mizila, saya rasa ini feedback daripada Mizila. Boleh buka mic tak Mizila? Mizila, boleh buka mic tak? Kita nak komunikasi kejap. Ya, Cik. Hello, dengar tak? Mizila bercakap ke? Itu ni laptop Kalau cikgu tak boleh sendiri. bercakap, boleh komen kat chat Boleh. box ni Mizila. Cuma saya nak tanya, adakah ini feedback daripada pengguna ataupun ini adalah masalah yang anda nak selesaikan? Ni adalah masalah yang kita orang selesaikan. Saya rasa mic awak tak berfungsi lah Mizila. Boleh komen dalam chat box. Mizila, boleh komen dalam chat box untuk peti ais tu. Okay, so sekarang ni kena ingat untuk yang permasalahan, sekali lagi saya ulang, masalah apa yang anda cuba selesaikan. Okay, so saya yakin dan percaya anda yang ini yang buat peti ais dalam kereta tu kan, yang portable tu kan. So apakah masalah yang portable tu cuba selesaikan. Okay, so anda kena be specific on that. Okay, so jangan cerita masalah yang korang hadapi. Benda tu yang saya ulang banyak kali tadi. Jangan cerita masalah yang korang hadapi. Cerita masalah yang apa yang korang nak selesaikan. Okay, masalah orang yang anda ingin selesaikan. Contohnya anda buat peti ais kecil tu kan. Apa masalah yang peti ais kecil tu selesaikan. Okay, so boleh faham tak Bizila untuk itu? Okay, alright, good. Alright, so sekarang kita ada dari Khairi Bahrum. Ramai pelajar mengalami kesukaran untuk membersihkan kawasan-kawasan yang tinggi, kos dan kewangan yang terhad kerana ramai pelajar tinggi. Okey, ini yang produk saya ingat tu yang bersihkan kipas dengan tingkap tu kan. So, saya rasa cikgu ataupun student yang mendengar dari sekolah ni, apa yang anda boleh buat adalah be specific on the buyers ataupun siapa yang akan membeli produk anda ni. Sebab saya yakin percaya student tak ada kepentingan untuk membeli barang-barang pembersihan tingkap dan juga kipas. Anda boleh fokuskan lebih kepada maybe syarikat-syarikat, let's say lah syarikat tu ada bahagian cleaning dia ke, ataupun you guys terus direct kepada pembersih-pembersih ke, maksudnya cik-cik cleaner tu kan. So mereka adalah your target buyer, ataupun sekolah-sekolah, anda boleh terus target je sekolah-sekolah ada budget cleaning, so itu adalah your target buyer. So masalah dia akan bertukar daripada anda cakap ramai pelajar, anda boleh cakap masa yang diperlukan untuk ramai pembersih, bukan pembersih, apa cleaner apa Melayu pembersih boleh lah kot. Ramai makcik-makcik pakcik pembersih mengalami
mengambil masa yang lebih lama untuk membersihkan tingkap dan kipas disebabkan ketiadaan alatan yang mobile untuk mereka bergerak dan membersihkan sesuatu kipas atau tingkap. So boleh pergi direct kepada macam tu supaya orang tahu oh ini dia orang yang akan membeli ataupun dia orang tahu yang ada pihak yang akan membelikan untuk mereka. Okay, so be specific on that. Ingat kalau kita kata our target market, kena ingat baliklah, adakah pelajar ni ada duit untuk beli ataupun adakah orang-orang yang anda target tu ada duit untuk beli. So kena logic on that, dan juga kita kena tahulah adakah perkara itu praktikal untuk dilakukan. Okay, so ini untuk solution. Okay, seterusnya kita bergerak ke STEM focus, unique selling proposition. Ada masalah tak tentang solution? Kalau kata ada masalah, boleh terus tanya di chat box sebelum kita gerak pada USP. Kalau tak ada, sebut tak dalam chat box ataupun boleh buka mic cakap kuat-kuat kat muka saya. Tak. Ada masalah tak? Okay, thank you guys untuk your response. Alright. So sekarang kita bergerak ke bahagian seterusnya, iaitu STEM focus ataupun unique selling proposition. So biasanya bila kita jumpa dengan ramai orang yang buat produk, nak produk yang berkaitan dengan kesihatan lah, okay? Mereka akan tiba-tiba terjerumus menjadi seorang bomoh. Okay, kenapa bomoh? Dia kata produk dia boleh buat semua benda. Okay, contohnya macam saya ambil gambar ni, ni untuk peringatan kepada semua lah. Sebab kita ni program STEM, okay, berkaitan dengan sains, teknologi kan. So saya tak nak anda jadi seperti produk-produk yang ada, tak adalah semua produk Melayu kat luar sana macam tu. Produk-produk yang dekat luar sana yang cuba claim boleh clearkan semua benda. Okay, contohnya dia kata produk saya boleh kuruskan badan, produk saya dari hitam boleh jadi putih, produk saya boleh kecutkan jeragat, produk saya boleh buat hilang daripada nyamuk. Okey, semua benda boleh hilang dengan satu satu produk. So itu menunjukkan anda membomohkan diri. So bagaimana produk anda betul-betul selesaikan masalah, tunjukkan bagaimana nilai STEM dalam produk dapat menyelesaikan masalah sebagai sokongan saintifik produk. So maksudnya kat sini, saya yakin saya ada yang membawa produk yang dah lebih 3 tahun, lebih 2 tahun kan. So anda ada kajian lab tu, dekat sini anda kena letakkan. Contohnya anda kata dengan mengambil produk anda, anda mampu mengurangkan acidity tanah sebanyak let's say 50%. So berapa banyak kali kita kena guna baju anda untuk kita dapat kurangkan acidity tanah tu. So itu contohnya. Okay. Contoh lagi yang satu, kita boleh kata contoh kita ambil case wobble. Okay. Kenapa wobble ada unique selling proposition mengikut STEM dia? Okey, boleh cakap kan dengan menggunakan wobble, para pengguna boleh membawa air yang jumlahnya sama dengan let's say lah 5 liter dengan keadaan yang lebih mudah dan mobile. Okey, contohnya macam tu. Disebabkan apa? Boleh tunjukkan ukuran secara spesifik kat sini. Apa yang anda buat dengan wobble tu supaya orang boleh faham lah. Disebabkan perkara-perkara ini mereka dapat menikmati solution anda dengan unique selling proposition anda. Okay. So sebelum kita teruskan, saya nak tanya lagi kat dalam chat box, boleh tak semua produk yang ada dalam ni, komen kat dalam ni, apakah unique selling proposition anda? Produk anda boleh ubati apa ataupun boleh selesaikan masalah apa? Cuba komen dalam chat box, saya nak tengok sikit. Supaya kita mengelakkan menjadi bomoh diri kita sendiri. Boleh komen dalam chat box ataupun siapa-siapa nak cuba cakap. Yang siapa yang komen saya boleh bagi feedback. Tapi siapa tak komen, sorry, minta maaf lah. Kita jumpa nanti masa fizikal. Cikgu Edwana tak dengar dari mana Boleh saya tahu tak? Ke dari slide ni je? Nak ulang balik dari awal susah tu.
sekarang ini saya perlukan setiap kumpulan nyatakan dalam chat box apakah yang menyebabkan produk anda lebih menarik daripada produk orang lain mengikut stemnya. Okey, contohnya lah uh, yang sekolah Jolia dari sekolah Jolia atau Miran ni kan menghilangkan pening dan loya. Okey, contohnya berapa banyak kali kena ambil produk barang atau produk anda tu baru boleh menghilangkan pening dan loya. So benda-benda tu. So dia tak nak macam ni tau. So ini dah start jadi bomoh ni. Dia cakap menghilangkan penilaian lawyer, lepas tu mengurangkan risiko kencing manis, sekarang mula dia tambah lagi. So apa yang saya nak adalah, kalau kata contohnya, Mizila cakap, menyejukkan suhu air minuman di mana-mana. Contohnya sebab apa? Sebabkan dia gunakan peti ais yang bersaiz kecil tetapi powernya tinggi. Contohnya macam tu. Okay? Boleh buat macam tu. Ingat benda-benda ni berkaitan dengan STEM. Kalau kata anda dah ada kajian makmal, let's say berapa banyak yang perlukan untuk mereka menikmati solution itu, anda kena letak kat dalam ni. Okey. Macam contoh SMK Seri Gombak ni kan, anda letak untuk meningkatkan fokus kan. Berapa kali makan barang anda baru boleh meningkatkan fokus. Faham tak? So benda-benda tu kena ada kajian saintifik dia supaya nanti bila orang tengok barulah dia ada suggestion untuk macam mana nak capai. Contohnya lah saya ada masalah berat badan. And then saya jumpa satu produk ni dan dikata kat situ saya kena makan 2 kali sehari selama sebulan. Okay, untuk saya turun let's say 2 kilo. Okay, so itu caranya untuk anda menjadi seorang yang ada unique selling proposition, stand focus, bukan menjadi orang yang cerita semua benda anda. Okay, so untuk produk-produk anda, saya harap anda dapat fokuskan macam tu. Again, fokuskan kepada apakah nilai STEM yang ada di dalam produk anda yang menyebabkan ianya menjadi satu solusi kepada masalah yang telah anda selesaikan. Okay, alright. Okay. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok lagi dan untuk anda semua ni, jangan risau. Sekarang ni kita adakan dulu benda-benda ni. Nanti masa yang fizikal kita akan sama-sama mentoring dan juga kita betulkan lah mana yang patut. Okey? So, contoh untuk stand fokus bagi Cikgu Plus. Apa yang saya letak kat sini adalah saya tunjukkan perjalanan orang bila menggunakan Cikgu Plus, which is first, mereka masukkan butiran bahan mengajar yang mereka perlukan. Second, dekat sini saya letak bahagian STEM-nya. Aplikasi data, digital design, prompting dan digital video kepada bahan mengajar untuk penghasilan bahan bantuan mengajar yang di-upgrade. Okay? Tekan-tekan, dapat penghantaran secara online melalui platform digital. So, ini adalah contoh bagaimana kita tunjukkan kepada orang kenapa produk kita bagus, disebabkan kita ada STEM fokus kat dalam produk kita. Okay? So, contoh dekat Cikgu Plus ni ada aplikasi data, digital design, prompting, digital video. Okay? Contohnya macam ini. So, untuk anda semua, let's say ada yang buat tadi yang pembersih kipas tu kan, anda kena tunjukkan bagaimana specs yang ada dekat pembersih kipas anda tu dapat menyebabkan pembersih kipas anda bertindak lebih laju daripada pembersih kipas yang tengah ada dekat pasaran ni. Okay, contohnya macam tu. Alright? Alright. Okay, ni good Cikgu Iduna. Menggunakan efektif mikroorganism, bakteria baik untuk menyuburkan pokok. So, kalau boleh cikgu tunjukkan sikit dalam kajian cikgu lah ataupun berapa lama cikgu dah buat produk ni kan, berapa kali gunakan baja anda yang ada efektif mikroorganism ni boleh suburkan pokok. Okay, contohnya penggunaan dalam sekali seminggu ke. Okay, itu benda-benda yang kita kena tahu. Sebab bila anda hantar produk ataupun apa-apa yang anda ada sekarang ni ke lab, mereka akan tunjukkan berapa banyak jumlah yang diperlukan untuk mereka untuk produk anda react dengan masalah orang. Okay, contohnya again tadi kita ambil contoh masalah kegemukan tadi kan. Berapa banyak yang diperlukan untuk dimakan, baru dia boleh kurang. So benda-benda tu semua dekat lab dah ada. So macam cikgu-cikgu yang ada kat dalam ni, kalau kata dah ada yang hantar ke lab, boleh gunakan apa yang anda dapat daripada kajian tu dekat sini. Okay, supaya kita boleh tahulah yang produk anda bukan saja-saja jual. Alright?
Okay, so ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan unique selling proposition? No. Kalau ada Tak soalan ada. tanya-tanya je. Soal lepas ni kita jumpa fizikal ni. Lepas ni jumpa fizikal, kita terus directly lah. Kalau kata ada benda yang tak ngam, kita terus ubah kat situ. Oh, lah ni baru faham lah, baru ingat. Lah tidak lah Aduh, terimbau zaman-zaman UAE. Lah, lah. Okay, seorang dia jawab lah. Dia lain, naam ke? Dia ada. Okay, good, good. Okay, mandangkan tiada masalah dari pendengar-pendengar sekalian, kita teruskan ke slides yang seterusnya. Okey, ini adalah tawaran nilai dan analisa pesaing. Dekat sini saya nak tugaskan anda semua, cikgu maupun student dalam kumpulan produk anda, lakukan carian di Google tentang produk atau servis atau perniagaan yang menyediakan solusi penyelesaian masalah yang hampir sama dengan anda. Pilih salah satu kriteria tawaran nilai untuk menunjukkan kenapa produk atau servis atau perniagaan anda merupakan yang terbaik berbanding pesaing-pesaing sedia ada. Okey, contoh. Yang tadi buat baja yang berkaitan dengan mikroorganism yang baik tu kan, bakteria baik tu kan. Anda kena cari kat luar. Ada tak baja-baja yang memberi benda yang sama, which is memberi bakteria baik dalam baju mereka. Kalau kata ada, anda kena tunjukkanlah uh, anda kena tunjukkanlah kenapa produk anda lebih baik. Yeah. Okay. So, biasanya di dalam mana-mana persaingan produk. Okay, contohnya kalau kita tengok Samsung dengan Apple kan, mereka akan gunakan tiga perkara ini. Okay, sama ada mereka adalah lebih baik, ataupun lebih murah, ataupun lebih pantas. So, tiga perkara ini adalah perkara penting yang anda kena tahu bahawa ini adalah cara bagaimana market ataupun pasaran memilih siapakah yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan masalah mereka. Contoh macam kita ambil kes smartphone. Ada orang yang menggunakan Apple, ada orang yang menggunakan Android. Kenapa? Sebabkan dia ada antara tiga perkara ini. Contoh dalam Apple, sistem security-nya adalah lebih baik berbanding handphone-handphone yang ada. Itu adalah contoh bagaimana tawaran nilai mereka berfungsi. Ataupun lebih kita ambil yang lagi contohnya ni daripada smartphone lagi. Kenapa orang pilih Android? Sebabkan ianya jauh lebih murah dan mudah untuk digunakan. Contohnya macam itu. Okay, so dekat sini, apa yang saya nak anda buat adalah anda kena kenal pasti siapakah tiga pesaing anda dan kenal pasti apakah yang menyebabkan anda jauh lebih baik daripada mereka. Okay, contoh kita kena gandingkan jenis tawaran nilai dengan kelebihan produk atau servis perniagaan kita. Okay, saya tunjuk kat sini. Okey, ini adalah contoh dia. Saya ambil terus siapakah pesaing-pesaing Cikgu Plus. Cikgu Plus ni again saya terangkan tadi, dia merupakan satu servis di mana cikgu-cikgu boleh mengupdate bahan bantuan mengajar dengan tekan-tekan dan dapat. Okey. So dekat sini ada beberapa company yang buat sama. Contohnya YOLO, X Plus, Xnergy dan juga Rushmax. Okey. Apa yang membezakan kami dengan mereka adalah Cikgu Plus adalah pilihan terbaik. Dengan mengutamakan friendly user experience, Cikgu Plus menjadi pilihan utama dalam servis digital pasaran akademia. Tambah lagi, Cikgu Plus menyediakan flexible payment di mana cikgu boleh memilih hala tuju, alat bahan bantuan mengajar. So dekat sini anda boleh tengok saya letakkan dua perkara ini, saya nak anda buat benda sama. Okay, contoh kita ambil kes baja tadi. Baja tadi anda boleh letakkan dekat sini. Contohnya dekat bahagian bawah ni, flexible payment ni kan. Kita tukar kepada contohnya bakteria baik. Okey, ada je baju-baju dekat luar sana yang baik tapi tak ada bakteria baik. So anda boleh letakkan sebagai pesaing anda. Satu lagi adalah mungkin harga. Okey, anda boleh letak kat sini harga. Anda adalah baja, anda kena letak produk anda pada atas sekali sebabkan anda adalah baja yang menyediakan bakteria baik pada harga yang optimum. Contohnya macam tu. Okey. So ini adalah the axis yang saya nak anda fahamilah. Okey. So sekarang dalam masa 1 minit saya nak anda agak-agak lah dalam chat box, cuba komen. Siapakah tiga pesaing anda yang anda akan search lepas ni
dan cari kenapakah anda lebih baik daripada mereka. Boleh komen dalam chat box? Farisha. Amazing dia letak Amazon dulu tiada. Ni. Tiada. Oh, okay. Syadiah, IKEA. Alright, good, good. Okay. Yang ni yang buat perabot tu kan? Okay, nanti balik boleh search lagi okay, untuk Mozilla, LG, Haier, Media. Oh, dah terus bersaing dengan top-top kompetitor. Okay, good, good. Gula-gula hacks. Okay, good, good. So, sekarang ni, bila anda dah mula kenal pasti produk-produk pesaing anda, saya nak anda semua kenal pasti pula. Kenapa produk anda jauh lebih baik daripada diorang? Okay? Contohnya macam mobile kan. Anda boleh cakap yang mungkin anda adalah produk yang menggunakan apa korang guna silikon yang lebih baik dan juga harga yang lebih optimum. Contohnya dua benda tu. Okey. So kenal pasti lagi tiga orang siapa yang buat benda sama dan kenapa wobble adalah pilihan utama. Alright. So sekarang ni ada apa masalah tak berkaitan dengan tawaran nilai dan nisab bersaing? Guys, anyone? Ada masalah boleh terus tanya Aha, ini good. Sunlight and Joey. Ni yang buat persidangan yang kulit sensitif tu kan? Okay, okay, okay. Saya ingat, saya ingat. Hari tu kita dah berbicara. Again cuma untuk sekolah kelas kumpulan 1 yang berkaitan dengan persidangan sensitif ni, tengok balik. Kenapa Sunlight and Joey ni, apakah yang mereka ada dan kenapa anda jauh lebih baik daripada mereka. Itu cara dia kita nak buat orang senang nak beli kat kita. Okay? Alright, kalau tak ada soalan, kita akan bergerak terus ke slides yang seterusnya. Again korang kalau kata lepas ni ada masalah ke, tak faham ke, nak personal coaching dengan saya ke apa ke, Roger je dekat WhatsApp group tu, saya ada dalam tu. Boleh PM saya direct, right? Kalau perlukan personal, nak tanya macam mana ni, apa benda yang patut ada dalam ni kan. Sebab saya yakin percaya lah, mungkin petang ni, yelah petang kan, dengan macam-macam ramah pula, memang agak menguji keimanan. Alright, next is bahagian model pendapatan. So dalam model pendapatan adalah bagaimana anda kena beritahu orang lah anda mengenakan bayaran kepada bakal pengguna anda. So saya nak apa yang anda kena buat sekarang ni, saya yakin dan percaya most of you yang nak lebih daripada produk pertanian, produk makanan, anda dah ada 10 pengguna awal anda. So saya nak anda cipta persona untuk semua pengguna anda. Kenapa? Sebab yang pertama, kita nak validate produk dengan bakal pengguna. Okey, sekejap Okey. Terlari pula. Alright, yang pertama, kita nak validate produk kita dengan bakal pengguna menggunakan personal ciptaan. Yang kedua, tanyakan harga berapa mereka akan bayar dan kenapa mereka bayar untuk harga itu. 2 hingga 3 personal ciptaan. So, saya nak anda sekarang ini ada yang dah cerita kat saya itu mereka dah jual dekat 500 produk, ada yang dah jual dekat ada yang 50, ada yang jual 100, ada yang jual tak sampai 10 pun. So saya nak anda try to clarify orang-orang yang dah membeli dengan anda. Contohnya yang membeli produk anda. Contohnya kita ambil produk makanan lah, ataupun produk
sabun yang sensitif tu kan adalah seorang makcik berumur 30 ke 40 tahun, lokaliti dekat mana? Contohnya duduk kat Ceras. Okay. So, itu adalah satu persona. Dan ada lagi yang beli kepada anda, mungkin wanita berumur 19 hingga 30 tahun, kuat bekerja ataupun mengalami masalah kulit sensitif. Ataupun yang last kali, anda boleh pergi kepada persona yang ketiga, lelaki berumur 25 hingga 40 yang membeli sebabkan isterinya tangan sensitif. Contoh macam tu. Okay. So, kenapa kena ada tiga orang ni? Sebab saya nak anda directly lepas ni bertanya kepada mereka. Adakah harga ni sesuai atau tidak? Sebabkan sebagai seorang entrepreneur yang baik, kita kena keep on validate our model lah ataupun our business model ni. Is it works atau tidak? Kalau tak works, kita kena ubah di situ. Okay? Mungkin kita kena adjust dekat bahagian costing, kita kena ubah dekat bahagian pemukusan, dan kita kena minimalkan the cost supaya orang ramai membeli. Alright? So, dekat sini saya kepilkan juga beberapa contoh model pendapatan yang anda boleh letak untuk anda kenakan bayaran kepada bakal pengguna. So, mudah katalah untuk model pendapatan ni, apa yang saya nak ada dalam slides anda adalah anda kena tunjukkan harga ataupun harga package ataupun harga single unit of your product kat dalam ni. Contohnya, kita ambil yang wobble tu. Let's say sebiji korang jual dalam RM2.5. Okay, letak kat situ RM2.5 untuk satu biji. Kemudiannya ada mungkin set bijak. Set bijak mungkin harganya RM10 dapat 4 wobble. Okay, contohnya macam tu. So, kena letakkan dekat situ lah package-package yang korang ada. Ni sama macam yang kalau kita nak subscribe kepada prepaid ataupun postpaid telefon dekat Malaysia ni. Ataupun bila kita pergi ke KFC ke Mary Brown ke kan, dekat situ kan ada yang contoh-contoh single plate berapa, dinner plate berapa, lepas tu ada set nasi lemak, lepas tu ada set combo, ada set family. Okay, benda-benda tu adalah model pendapatan yang anda kena tunjukkan supaya kita tahu apakah flexibility yang anda ada dalam your pricing model. Alright, so ini untuk model pendapatan. Okay, ada soalan tak berkaitan model pendapatan? Kalau tak ada, sila komen lah dalam chat box. Lah. Lah. Ada soalan tak berkaitan model pendapatan? Lah, okay, lah satu. Lah, okay, tak ada. Cukup 5 lah kita gerak. Baru 3 lah. 4 lah. Alright, dah 5 lah. Okay, so mudah je model pendapatan. Bagaimana anda nak charge your customer? Adakan beberapa package supaya mereka ada pilihan apabila nak beli produk anda. Okay? Alright, so let's go. Kita pergi ke next, which is traction. Sertakan sebarang bukti penggunaan atau jualan produk atau servis. Letakkan perkara-perkara di bawah. Okay? Apa yang anda kena letakkan adalah gambar kriteria produk atau servis digunakan atau dijual, maklum balas pengguna terhadap produk atau servis, maklumat pesanan atau MOP produk. So, tiga-tiga benda ini bergantung kepada situasi produk inovasi anda sekarang. Okay? So, let's say anda dah pernah buat jualan dekat mana-mana event. And itu ada event dekat Akademi Sains Negara contohnya. Anda dah buka booth, dah jual sebanyak 100. Ada gambar tu, letakkan kat dalam ni. Supaya investor tahu yang anda sebenarnya dah start jual lah pun produk anda. Okay? And then, kemudiannya, kalau kata anda nak go a step further. Okay? Contohnya nak tunjukkan kepada investor ataupun rakan-rakan industri yang tolong anda. Anda begitu serius dengan produk anda ni. Mana-mana orang yang dah membeli daripada anda boleh directly contact them again, tanya kepada orang balik, apakah maklum balas mereka terhadap produk ataupun servis anda. Supaya dekat situ, kita boleh tahu bagaimana nak baiki ataupun bagaimana nak cipta satu produk yang pasaran betul-betul nak. Okay? Diorang dah berminat dengan solusi korang. Diorang dah kata, oh, diorang ni contohnya sekolah Gombak ni dah ada aku punya apa benda yang aku nak ni. Cumanya kalau boleh dialter sikit-sikit, diubah sini sikit, diubah situ sikit. Okay? So, rangkuman semua feedback ini
adalah perkara yang saya kata keuntungan untuk kita lah sebagai entrepreneur kalau kita banyak cari validation daripada luar sana. Okay? Dan ini adalah steps yang sama digunakan oleh semua usahawan-usahawan dekat satu dunia di mana mereka start to validate first. Okay? Kemudian adalah maklumat pesanan ataupun MOQ produk. Kalau kata produk anda, okay, anda dah mula dapat pesanan secara lambat ataupun let's say lah ada dekat 100 pesanan kan untuk baja. Okay. Maaf ada iklan sikit. Okay. So untuk bahagian traction ni, contohnya untuk maklumat pesanan atau MOQ produk kan, let's say ada mana-mana company atau ada mana-mana organisasi ataupun individu yang nak membeli produk anda boleh letakkan receipt ataupun minimum order yang anda tetapkan kepada mereka di dalam slide sini. So let's say lah kalau kata untuk baja anda boleh produce but orang itu kena order dalam 150 pack. Okay? Jumlah 150 pack atau receipt 150 pack itu anda boleh letakkan kat dalam ni supaya orang nampak okey sebenarnya dah ada 150 pack terjual, maksudnya produk ini memang ada permintaan di pasaran. So ini cara kita tunjukkan kepada orang yang sebenarnya kita ni dah ada traction. Okay? So traction ni sangat-sangat penting nak lagi kepada investor sebab dia nak tahulah sama ada anda ni buat produk shop sendiri ataupun tentu produk yang diperlukan orang. Alright? So ini adalah contoh traction. Lebih 200 cikgu percaya untuk upgrade bahan bantuan mengajar dengan Cikgu Plus. Okay, so kat sini saya letak data 200 cikgu yang dah apply untuk menggunakan ataupun dah subscribe to the service of Cikgu Plus. So untuk anda semua, kalau kata dah ada data berapa ramai yang dah beli, nama diorang, nombor telefon kan, boleh letakkan kepil macam ni. Lepas tu kalau ada gambar-gambar diorang, boleh letakkan macam ni yang saya letakkan ni supaya ia nampak lebih lively dan lebih mudah untuk investor dan juga rakan-rakan industri percaya. Alright? So sebelum kita bergerak ke sini, ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan traction? Kalau ada, sebut na'am. Kalau tak ada, sebut dah. Di dalam chat box. Dah. Ya, Cikgu Nurmawati, saya akan sharekan slide nanti. Okay. Ada dekat 5 lah. 6 lah. Lah pula. Okay. Right. Okay, thank you so much guys. So kita dah bergerak hampir ke hujung ni sebab saya tahu tadi terbaca ada yang dah janji dengan mak ayah nak beli buku 2 kan, sebab tu saya be a bit fast for today. Tapi tak apa untuk anda semua again nanti saya akan bagi balik recording ni and also the slides itself. Plus kalau kata kau perlukan coaching, boleh Roger saya, boleh PM saya. Okay, tapi saya respon balik tu nanti akan ambil masa lah. Alright. So untuk status terkini dan permintaan. So apa yang saya nak anda buat adalah maklumkan status terkini produk atau servis anda dan nyatakan permintaan anda. So permintaan ni bukan berapa ramai orang minta kat kita tau. So berapa banyak yang kita perlukan daripada orang. So contohnya macam dalam status terkini kita bergerak satu-satu. Dalam status terkini untuk setiap produk yang ada dalam dunia ini, mereka ada 3 peringkat je. Okay, yang pertama adalah peringkat idea. Yang kedua adalah peringkat penghasilan produk. Dan yang ketiga adalah peringkat memasuki pasaran. So ini adalah 3 peringkat untuk syarikat-syarikat pemula. Saya panggil syarikat-syarikat pemula nama mudahnya adalah startup lah. Okay. So anda kena pastikan permintaan anda selaras dengan status terkini produk atau servis. Contohnya, peringkat idea, anda kena memohon dana atau kerjasama industri untuk menghasilkan produk pada tahap prototype. So ini adalah untuk anda semua yang ada idea tapi produk belum ada lagi. Okay, so anda perlukan dana ataupun bantuan daripada orang-orang luar sana untuk jadikan produk anda satu realiti supaya dia jadi satu prototype. Bila prototype ni baru kita boleh buat validate, baru kita boleh kembangkan produk, barulah kita boleh masukkan ke pasaran. Alright? So itu untuk peringkat idea. Untuk yang kedua adalah peringkat pengembangan produk. So untuk anda semua yang dah ada produk, okay, dah ada produk ni.
So anda kena memohon dana atau kerjasama industri untuk menyediakan produk yang boleh dijual di pasaran. So ini tadi yang bahagian pertama, mereka baru idea, belum ada lagi produk. So untuk yang bahagian kedua ni, dah ada produk. Tapi anda rasa macam, oh boleh baiki lagi lah sebelum masuk ke pasaran. Oh saya perlukan, let's say saya perlukan kajian lab lagi lah sebelum saya boleh masuk ke, let's say family store dekat kawasan saya. Saya perlukan pembaikan dari segi packaging lagi lah sebelum saya masukkan produk saya ke Tesco contohnya ataupun ke Petronas contohnya. Okey, itu adalah peringkat perkembangan produk. Dan yang terakhir sekali adalah peringkat memasuki pasaran. So anda kena memohon dana atau kerjasama industri untuk memasuki pasaran. So maksudnya dekat sini produk anda dah ready. Okey, tinggal anda nak kembang luaskan lagi pasaran anda. So let's say anda dah jual dekat 10 buah sekolah ataupun kita ambil lah dekat 2 buah sekolah. Anda nak kembangkan lagi ke 8 buah sekolah yang lain. Okay? So ini adalah peringkat memasuki pasaran. So anda kena mohon dana untuk banyakkan dari bahagian sales, marketing dan sebagainya lah yang berkaitan. So jika anda memohon dana, pastikan pemecahan dana diberitahu secara telus. Anda kena pecahkan lah. Pertama kita ada kos operasi, kemudian kita ada kos bahan mentah, kemudian kita ada kos pembangunan produk, dan kita ada kos pemasaran. So 4 perkara ini anda kena pecahkan dalam permohonan dana anda. Contoh anda minta RM10,000 kan? Berapa banyak yang anda akan pecahkan untuk operasi, untuk bahan mentah, pembangunan produk atau pemasaran? Ataupun anda nak fokus untuk pembangunan produk je, ceritakan RM10,000 tu untuk apa? Okay? So, jika anda memohon kerjasama industri, nyatakan secara jelas kerjasama yang diperlukan. Okay, contohnya produk anda dah lepas dah. Feedback customer kata okey, harga dah okey, cuma sekarang ni perlukan R&D ataupun research and development untuk your own product lah. Mungkin lah budget tu nak buat tahan lagi lama. Boleh guna dalam 3 bulan. Sekarang boleh guna seminggu contohnya. Okay. So, ataupun R&D produk nak buat baja tu, saya kena ambil masa dalam 6 bulan untuk siapkan. Bagaimana untuk pendekkan? So, dekat sini kerjasama industri yang anda perlukan adalah, anda boleh cakap, saya perlukan R&D produk untuk mempercepatkan proses pengeringan baja sebelum dibungkus. Okay, itu contoh. Contoh kedua adalah mungkin anda boleh minta kerjasama pembungkusan. Banyak sebenarnya company-company dekat luar sana yang nak bagi kerjasama dari segi nak bagi tahu apakah pembungkusan yang terbaik untuk produk anda. Nak lagi anda adalah student sekolah kan. Lagilah mereka sangat-sangat orang panggil apa? Ber, ber bukan simpati, dia macam gairah lah nak tolong korang ni. Sebab kan korang student kan. So student bila nak buat bisnes ni memang banyak company yang tolong. Alright? And last but not least is laluan masuk ke pasaran lokal. So let's say dekat kawasan korang tu ada Tesco, ada Maidin ke, ada Roshan Mart ke kan. So anda boleh terus cerita kat sini kerjasama industri yang saya perlukan adalah laluan masuk ke pasaran lokal. Okay? So itu adalah contoh-contoh bagaimana yang anda nak kena ceritakan status terkini dan permintaan company anda. Boleh. Nanti saya hantar kat dalam grup Okey. So ini adalah status terkini dan permintaan untuk Cikgu Plus. Cikgu Plus kini berada di fasa ketiga perkembangan perniagaan. Sejumlah RM150,000 diperlukan dengan pulangan dividen tahunan selama 5 tahun. Pecahan penggunaan dana, kos upgrade user functionality UI UX adalah RM50,000, market expansion RM50,000 dan kos pembukusan talent RM50,000. So ini adalah untuk yang bersifat application ataupun bersifat teknologi. Kalau kata anda nak yang lebih mudah ataupun lebih santai, tak kisah, jangan rasa macam aku kena minta sampai RM150,000 kan. Kalau kata anda perlukan hanya bantuan R&D daripada industri, just letak kat sini. Okay? Apa yang anda perlukan. Jadi dekat sini saya perlukan anda jelas dan anda perlu menjadi seorang yang jujur dengan keadaan perniagaan anda sekarang. Kalau kata anda masih dalam fasa idea, again kita kembali ke sana tadi. Masih fasa idea, minta dana ataupun kerjasama industri untuk anda hasilkan the first prototype. Okay, contohnya kita ambil lah maybe perabot tu masih fasa idea kan. So korang perlukan bantuan kerjasama daripada semua ataupun bantuan dana untuk anda beli kayu dan buat the first prototype. Itu adalah peringkat idea. Okay.
Contohnya peringkat perkembangan produk, let's say contoh ini macam kita ambil Wobble start jual, Wobble start jual loh. Kalau contoh lah Wobble tak start jual lagi kan. So anda perlukan kerjasama, let's say lah dengan dana tu anda boleh baiki di packaging, anda boleh baiki di branding supaya anda lagi senang untuk kembang ke produk anda. And last but not least is masuki pasaran. Kalau kata semua dah siap, dah start terjual semua, nak meluaskan pasaran je. So dekat sini anda kena mohon dana atau kerjasama industri again untuk buat pemasaran yang lebih besar. Alright? So ada apa soalan tak untuk statistik ini dan permintaan? Kalau ada sebut na'am, kalau tak ada sebutlah dalam chat box. Wah, makin tahu tambah kalau tak aku. Mu'alim. Tak payahlah, aku mu'alim pun, kawan-kawan je ni. Okay? Alright, alright, alright. Saya haraplah la ni adalah la yang betul lah. Maksudnya korang faham lah. Kalau tak faham nanti kan aku sekek seseorang nanti. Okay. So, ini adalah bahagian yang terakhir adalah ahli kumpulan dan maklumat untuk dihubungi. Sertakan maklumat ahli kumpulan dan bagaimana cara untuk menghubungi anda. So, apa yang kena ada adalah maklumat ahli kumpulan yang diperlukan. Nama sekolah, nombor kumpulan, nama dan gambar setiap ahli kumpulan, nama dan gambar guru mentor. Dan kemudiannya untuk maklumat itu dihubungi, boleh letaklah siapa yang patut dihubungi, adakah person in charge. Let's say person in charge cikgu, letaklah nombor cikgu ataupun nombor guru ketua kumpulan kan. And then social media produk atau servis atau perniagaan kalau ada. Dekat sini, saya nak anda semua ambil inspirasi daripada apa yang dah jadi dekat grup STEM Kedah dulu Okay, so ini contohlah. Hubungi kami, Cikgu Plus, SMK Cyberjaya. Letak korang punya alamat sekolah. Lepas tu letak kat sini. Ani Mazuki, Ketua Kumpulan. Anik Ambres, Guru Mentor. Lepas tu tim-teammate korang. Dengan jangan lupa letak gambar cikgu. Okay, gambar cikgu pun penting. Alright, dekat sini, ni antara yang paling penting. Letak nombor telefon siapa yang akan menjadi person in charge untuk kumpulan anda. Dan juga letak social media yang dah ada. Okay. Dan dekat sini letaklah QR code untuk orang pergi ke social media anda terus. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Cumanya saya nak bagi anda sedikit bayangan apakah yang akan terjadi jikalau anda berjaya untuk menyelesaikan tugasan ini dengan handsome-nya. Dengan handsome-nya maksudnya ngikut semua yang ada kat slides tu dan barulah saya boleh buat perkara ini untuk anda. So ini adalah Youth Ventures Asia di mana kami cover all stories regarding youth, pembangunan youth dari segi kerjaya dan juga perniagaan. So ini adalah program kami yang lepas dengan Pelajar Sekolah Menengah Negeri Kedah. Okay. So anda boleh tengok dekat sini kenapa saya perlukan anda buat muka depan sebabkan saya nak ada dekat bahagian ni lah saya boleh letak logo perniagaan korang. Lepas tu saya boleh cerita sikit apa benda yang korang buat berdasarkan slides korang tu. Okay. And then kita akan belajar juga cara buat video nanti masa kita bertemu nanti supaya nanti yelah again kita akan letakkan macam ni lah. So dia ada pitching video and then ada video iklan. Lepas tu letak terus QR code dan siapakah yang perlu saya hubungi untuk dapatkan maklumat lanjut. Okay. So ini adalah kenapa diperlukan di bahagian saya. Saya perlukan anda semua untuk mengikuti semua perkara yang ada kat, dalam slides yang telah saya share tadi. So saya rasa itu saja dulu kot untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita tutup our session for today? Saya dah hadir dalam grup tau. Tapi cuma kalau korang tanya-tanya, inilah nombor saya. Kalau tak menjawab dekat situ, boleh direct Instagram saya, Anik Ambres. Okay? So, ada apa-apa soalan sebelum kita... Ada soalan tak sebelum kita tutup session kita hari ni? Boleh, boleh, boleh. Nanti saya share. Memang slide ni akan di-share. Sama-sama. Okay. So, kalau tak ada soalan, boleh kita buka kamera semua siapa yang ada sebab ini requirement daripada Dr. Mas. Saya kena ambil gambar. So, kalau kata ada yang ada kat dalam ni, boleh buka lah ramai-ramai. Okay. Baru 2 orang buka ni. Yang lain-lain? Aisyah, Nurul, Cikgu Edwina,
Semki Sri Gombak Aliyah Sumayah. Panggil dulu. Alright. Terbalik kamera kiri baru tu. Okay, Semki Sri Gombak. Okay, good. Alright, saya rasa sini je kot Aisyah semua tak nak buka Okay guys, senyum. Satu, dua. Okay, jap. Jola Tomaran belum buka. Okay. Ready guys? Senyum. Satu, dua. Ya, Syadia pun nak buka Syadia lambat lah. Okay, alright. Okay, ready? Senyum sekali. Okay, satu, dua, tiga. Okay, one more. Kita ambil satu lagi shot. Eh, okay, kita ambil satu lagi shot. Okay, semua senyum. Satu, dua, tiga. Okay. Alright guys, thank you so much untuk hari ini. So nanti saya akan kepilkan beberapa perkara. Yang pertama saya akan bagi di slides. Yang kedua saya akan bagi di recording by malam ni rekod paling awal. Dan yang ketiga saya harapkan kepada anda sila isi semua slides secara cukup-cukupnya. Dan kalau kata ada beberapa masalah boleh hubungi terus nombor yang saya dah bagi ataupun direct Instagram dia. Okay? Thank you so much guys untuk perhatian korang pada petang ni. Kita jumpa lagi pada sesi basikal nanti. Assalamualaikum, saya Anik dari Ini Venture Sasia. Bye-bye. Terima kasih Cikgu. Terima Thank kasih you. Cikgu. Flip.